Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan bincangkan mengenai kritikan artikel di pentaksiran alternatif yang bertajuk Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah PASR Membantu Kemajuan Murid Pendidikan Khas Sekolah Rendah. Berikut merupakan ahli kumpulan kami, Nur Farahim binti Muhammad iaitu saya, Ku Nurul Haziah binti Ku Muhammad Yusof, Nur Aimi binti Ahmad Zaini serta Nur Alia Dalila binti Muhammad Jalani. Seterusnya kita pergi kepada isi kandungan. Yang pertama, pengenalan, objektif kajian, metodologi, dapatan kajian, kekuatan artikel, kelemahan artikel, cadangan penambah baikan serta rumusan. Untuk pengenalan, bagi tajuk Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah PASR Membantu Kemajuan Murid Pendidikan Khas Sekolah Rendah. Artikel ini ditulis oleh Sarifah Gul Hassan iaitu Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Bagi Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah PASR diperkenalkan pada tahun 2016 kepada murid berkeperluan khas MBK. Murid berkeperluan khas ni di mana kita tu ada yang kurang berkemampuan, ada yang jenis masalah pembelajaran, masalah pendengaran dan masalah penglihatan. PASR ini terbagi pada dua instrumen sebadu iaitu instrumen projek pendidikan khas ProKhas 1 dan instrumen projek penilaian pendidikan khas ProKhas 2. Serta pentaksiran nilai juga berlaku dengan konstruk item melibatkan amalan nilai positif ke diri. Seterusnya untuk format instrumen PASR ini adalah jenis instrumen bersepadu dengan jenis item respon terhad dan respon terbuka. Untuk ProKhas 1, konstruk itemnya yang pertama ialah kemahiran hidup, yang kedua bahasa Melayu, yang ketiga matematik. Untuk kemahiran hidup, pengetahuan dan kefahaman, kemahiran aplikasi dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Untuk bahasa Melayu, kemahiran mendengar, kemahiran menulis, kemahiran membaca dan memahami maklumat serta kemahiran bertutur. Untuk matematik pula, melibatkan kemahiran asas matematik dan kemahiran aplikasi matematik. Untuk ProKhas 2, melibatkan konstruk item, pendidikan sains sosial dan alam sekitar, PSSAS dan bahasa Inggeris. Untuk PSSAS, pengetahuan dan kefahaman, kemahiran proses sains, kemahiran aplikasi sains, kemahiran komunikasi dan interaksi sosial, dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Untuk bahasa Inggeris, melibatkan kemahiran mendengar, kemahiran menulis, kemahiran membaca dan memahami maklumat serta kemahiran bertutur. Seterusnya untuk keputusan pentaksiran berdasarkan tiga tahap kompetensi yang dicapai oleh murid. Ada tiga, iaitu yang pertama tahap kompeten terpuji, yang kedua tahap kompeten, yang ketiga tahap belum kompeten. Yang pertama, tahap kompeten terpuji, murid dah mampu berdikari dalam melaksanakan tugasan atau murid melaksanakan tugasan dengan bimbingan yang minimum dari pentaksir. Yang kedua, tahap kompeten, murid yang memerlukan bantuan dalam melaksanakan tugasan. Yang ketiga, tahap belum kompeten, murid tidak mencapai tahap minimum dan memerlukan bantuan guru dalam hampir kesemua tugasan. Dalam artikel ini terdapat 3 objektif kajian iaitu yang pertama, mengkaji pencapaian kompeten murid dalam kemahiran membaca, menulis, mendengar dan mengira yang berlaku dalam projek khas 1. Yang kedua, mengenal pasti pencapaian kompeten kemahiran hidup dan nilai murni interpersonal yang dikuasai oleh murid dalam ProKhas 1. Yang ketiga, mengenal pasti tahap penguasaan kompeten kemahiran literasi bahasa Inggeris dan kemahiran asas sains dalam ProKhas 2. Seterusnya, metodologi. Dalam artikel ini, kajian kes berbentuk kualitatif.
Kaedah kualitatif kajian kes membolehkan pengkaji menyelidik, memerhati dan meneliti sesuatu peristiwa yang berlaku dalam persekitaran yang sebenar. Menurut Marwahaini 1998, terdapat 5 rasional pemilihan kajian kes secara kualitatif. Yang pertama, nilai pendekatan kajian kes telah terbukti melalui penggunaan penyelidikan yang lain dalam penyelidikan penulisan. Yang kedua, dapat mengelakkan aspek persekitaran yang sebenar dalam masa pengutipan dan penganalisian data berjalan. Yang ketiga, pendekatan kajian kes secara kualitatif bukan sahaja mengenal pasti dan menghuraikan kerumitan proses mengarang, tetapi dapat mewujudkan pemahaman maksud kegiatan mengarang mengikut kacamata peserta kajian. Yang keempat, penggunaan manusia sebagai alat penyelidikan utama dapat membuahkan hasil kajian yang bermakna. Akhir sekali, kaedah kualitatif memberi peluang kepada pengkaji untuk meneroka dan memahami persoalan yang dikaji dengan lebih mendalam. Pengkaji telah menggunakan 3 bentuk instrumen kajian untuk mendapatkan maklumat, iaitu secara, temu bual, pemerhatian dan semakan dokumen. Diobel 1999 menyatakan kebaikan temu bual ialah dapat bersemuka dan penyelidik boleh menggalakkan subjek membantunya meneliti dengan lebih mendalam sesuatu masalah, terutamanya yang berkaitan dengan perasaan. Menurut Sulaiman Ngah 1996, kebaikan pemerhatian ialah aspek-aspek sasiah dan nilai murni yang penting dapat ditentukan dengan lebih berkesan. Kajian artikel ini dijalankan ke atas subjek utama iaitu 10 orang murid berkeperluan khas di SK Bukit Padang, Kota Kinabalu, Sabah. Subjek lain yang turut membantu kajian ini ialah 2 orang pentadbir sekolah iaitu guru besar sekolah dan penolong kanan program pendidikan khas integrasi sekolah serta 10 orang guru pendidik khas sekolah bagi sesi temu bual. Antara subjek lain yang turut membantu dalam memberi maklumat untuk kajian ini ialah 2 orang guru perdana, 2 orang pembantu pengurusan murid, 2 orang ibu bapa murid, pegawai unit peperiksaan dan juga pegawai unit pendidikan khas daerah. Untuk lokasi kajian, pengkaji telah menjalankan kajian di Sekolah Rendah Bukit Padang, Kota Kinabalu, Sabah. Beralih pula kita di dapatan kajian di mana 10 murid tersebut dikategorikan kepada 4 kelompok iaitu autis, lembam, lumpuh otak serta terencat akal. Autis atau juga dikenali sebagai Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan yang terpengaruh pada proses interaksi sosial, perilaku dan komunikasi murid. Lembam atau dikenali sebagai slow learner ialah murid yang mempunyai IQ di paras purata. IQ murid normal pada puratanya ialah 100. Manakala skor ujian IQ bagi slow learner pula berada di antara 70 hingga 90 sahaja. Lumpuh otak atau dikenali sebagai cerebral palsy pula merupakan suatu penyakit saraf yang mengganggu atau mempengaruhi koordinasi dan pergerakan tubuh. Keadaan ini mengakibatkan masalah pada bahagian otak besar yang mengendalikan kerja otot-otot murid. Terencat akal ataupun dikenali sebagai Down syndrome merupakan kecacatan genetik disebabkan oleh kehadiran sebahagian atau kesemua kromosom 21. Secara keseluruhan hasil temu bual, kesemua murid berjaya memperolehi sekurang-kurangnya tahap kompetensi dalam pentaksiran kemahiran. Nilai ini dalam projek khas yang telah diberikan. Melalui pemerhatian pula, pengkaji merumuskan bahawa murid-murid kategori autism lebih kompeten pada kemahiran yang telah diberikan berbanding murid kategori lembam, lumpuh otak dan terencat akal. Dapatan yang diperolehi melalui semakan dokumen pula menunjukkan pencapaian murid dalam kemahiran bertutur bahasa Inggeris, kemahiran asas sains dalam konstruk kemahiran aplikasi, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, serta kemahiran berkomunikasi dan interaksi sosial dalam projek khas 2. Murid-murid berkeperluan khas ini mengikut tahap kompetensi yang perlu dicapai.
Antara kekuatan bagi artikel ini ialah pengkaji menamakan peserta kajian iaitu 10 orang murid berkeperluan khas di SK Bukit Padang, Kota Kinabalu mengikut bilangan angka 1 sehingga 10 serta dinyatakan juga jenis kategorinya. Pengkaji juga menjelaskan dengan terperinci mengenai pentaksiran alternatif bagi sekolah rendah bagi murid-murid berkeperluan khas. Penggunaan infografik seperti jadual juga digunakan dalam dapatan kajian. Dapatan kajian juga diterangkan secara terperinci dan teratur. Malah cadangan yang diberikan sangat bernas dan bersesuaian dengan masalah yang dihadapi. Antara kelemahan yang terdapat dalam artikel ini ialah rujukan, jurnal dan artikel yang melebihi 5 tahun ke belakang. Hal ini disebabkan penggunaan artikel dan jurnal yang melebihi 5 tahun ke belakang sebagai rujukan berkemungkinan tidak lagi relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan, memandangkan terdapat banyak perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan hingga ke hari ini. Jadi, pengkaji tidak dapat memenuhi spesifikasi rujukan. Di samping itu, antara kelemahan artikel ini ialah pengkaji tidak menyediakan kenyataan untuk menyokong hujah beliau pada bahagian dapatan kajian. Pembaca mungkin sangsi dengan olahan pengkaji kerana tiada sokongan dari bahan bacaan atau kajian yang lain. Selain itu, kelemahan bagi artikel ini ialah jumlah subjek kajian yang dipilih oleh pengkaji tidak seimbang dari segi kategori ketidakupayaan murid. Murid autis lebih ramai dari murid lembam, terencak akal dan lumpuh otak. Murid autis adalah seramai 6 orang, manakala murid lembam 2 orang dan murid terencak akal dan lumpuh otak masing-masing hanya seorang. Ketidakseimbangan ini menyebabkan dapatan kajian menunjukkan murid autis lebih kompeten pada kemahiran yang diberikan berbanding murid kategori lain. Berdasarkan kelemahan yang telah disenaraikan, pengkaji diharap dapat menggunakan rujukan artikel dan jurnal yang terkini. Ini kerana perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan dari masa ke semasa menyebabkan artikel dan jurnal yang lama ditulis tidak lagi tepat dan rasional untuk dijadikan sebagai bahan rujukan. Selain itu, pengkaji juga boleh memasukkan data sokongan dari artikel dan jurnal yang terkini dalam penulisan beliau bagi menyokong setiap dapatan kajian yang telah diperolehi. Ini menyebabkan pembaca artikel beliau akan lebih percaya dan yakin terhadap kajian dan penulisan yang telah dikaji dan ditulis. Bagi ketepatan untuk data kajian, sebaiknya subjek kajian yang dipilih perlulah seimbang untuk setiap kategori. Jadi, pengkaji boleh membandingkan data yang diperolehi dengan lebih tepat. Rumusannya, pentaksiran alternatif sekolah rendah adalah satu panduan yang terancang dari Kementerian Pendidikan Malaysia memberi pentaksiran kepada murid-murid berkeperluan khas. Pentaksiran ini berjaya mencukir potensi murid dan menghasilkan kemenjadian murid yang bermakna mengikut keupayaan mereka. Pentaksiran ini juga membantu murid berkeperluan khas mempelajari kemahiran-kemahiran dalam literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kemahiran hidup, kemahiran numerasi, kemahiran asas sains beserta serapan nilai murni. Pentaksiran ini juga dapat mengeratkan hubungan banyak pihak yang berkepentingan dengan pihak sekolah.